Salam sejahtera. Di Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini, muncul satu surat layang terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Lama dah saya tak tengok surat layang. Surat layang ni bermula tahun 80-an. Semasa Anwar Ibrahim baru masuk UMNO. Dan tiap-tiap Perhimpunan Agung UMNO akan diedar surat layang di PWTC, dan surat layang ni boleh dikatakan tim A hentam tim B hentam tim C dan sebagainya. It's been a culture. Tapi semenjak tahun 98, bila tercetusnya reformasi dan masa tu internet sudah ada, budaya surat layang ni sudah hilang sebab mereka ada internet lah, blog lah dan macam-macam jenis komunikasi yang moden. Dan hari ini kita ada handphone, mobile phone, smartphone, di mana itu diguna untuk mengutuk dan mengfitnah, mengganti surat layang yang secara tradisional 40 tahun dulu. Tapi mungkin mereka yang mereka surat layang ni nak target kepada market kampung. The kampung market, di mana mereka rasa mungkin orang kampung ni tak ada komputer, tak masuk internet, tak ada smartphone. Jadi mereka nak guna the traditional print media ataupun surat layang punya sistem untuk menyampaikan mesej ni kepada orang kampung. Jadi apa dia mesej dia? Ismail Sabri paling lemah dalam antara Perdana Menteri Malaysia. Perdana Menteri habis lemah. Masa Tengku Abdul Rahman Perdana Menteri yang pertama, juga mereka kata Perdana Menteri lemah. Tun Razak tak sempatlah. Tun Razak meninggal sebelum orang boleh kutuk dia. Hussein On yang ketiga lemah. Mahathir pun lemah. Pak La pun lemah. Najib lemah. Jadi nampaknya semua Perdana Menteri, dan yang last hari itu Muhyiddin Yassin bukan saja lemah tapi gagal, Perdana Menteri gagal, dan hari ini mereka kata Ismail Sabri pun lemah. Nampaknya kesemua 99 Perdana Menteri dari Merdeka sampai sekarang semua lemah. Kemungkinan besar sebab semua orang Melayu. Mungkin kalau macam Singapura tu, Lee Kuan Yew tu tak lemah, kuat. In fact, Singapura boleh dianggap sebagai negara island state yang habis berjaya dalam dunia sebab bukan Melayu Perdana Menteri, Cina Perdana Menteri. So kalau orang Melayu ni, dah 9 Perdana Menteri Melayu masih rasa lemah, biar Perdana Menteri yang ke-10 kita ambil Cina tengok. Mungkin taklah orang UMNO kutuk kata lemah. Tak ada orang pun kata Lee Kuan Yew lemah. Dia kata Lee Kuan Yew is a good Prime Minister. Walaupun dia diktator, walaupun dia tidak demokratik, tapi demokrasi bukan boleh kita nak cari makan. Demokrasi ni will not feed us. Yang feed us ni is a good economy, iaitu Perdana Menteri yang kuat. So tak apa, kalau Ismail Sabri Perdana Menteri yang lemah, kita try Perdana Menteri Cina, Perdana Menteri yang ke-10 yang tengok. Dah 9 Perdana Menteri Melayu semua tak pakai, semua pun tak guna. Dia kata sini boneka atas pentas pun kena tolak ke tepi. Saya tengok gambar tu, video tu, di mana sesi tangkap gambar photoshoot apabila Ismail Sabri tu berdiri di tengah, Zaid Hamidi tolak dia ke tepi dan tarik Najib ke depan. Dan di photoshoot yang lain pun sama, dia letak yang masa atas red carpet tu, semua duduk atas red carpet. Ismail Sabri dia letak atas simen biasa, tak ada red carpet. Jadi Ismail Sabri ni diketepikan, ditolak ke tepi, dibelakangkan dan tidak diberi penghormatan sebagai Perdana Menteri. Walaupun Presiden Parti ke Timbalan Presiden Parti, tak kisahlah. Semua maknanya menunjuk sikap kurang hajar dan tidak bersopan santun terhadap Perdana Menteri. Jadi, yelah, mungkin dia ni bukan timbalan presiden atau presiden parti, tapi dia masih Perdana Menteri. Dan mereka melayan Ismail Sabri
macam tu. Tapi dia kata di sini maknanya dia kutuk Ismail Sabri. Dia kutuk Ismail Sabri kerana kelakuan orang lain. Jadi kalau betul, dan saya tengok memang betul, saya tengok gambar dan video, Ismail Sabri ni ditolak ke tepi, ditarik ke belakang, tak mau bagi dia duduk di tengah-tengah, tak mau bagi dia spotlight. Bukan salah Ismail Sabri. Dan kita kutuk Ismail Sabri kerana kelakuan orang lain buat apa. Maknanya kalaulah Zaid Hamidi atau pemimpin-pemimpin UMNO yang lain ni bersikap atau berkelakuan kurang hajar, berkelakuan biadab terhadap Perdana Menteri, dan bila tangkap gambar pun mereka tarik Perdana Menteri ke tepi, that's not Ismail Sabri's fault. That's the fault of the people yang tidak culture. Jadi, yelah Ismail Sabri, dia orang lembut. Dia bukan kaki gaduh. So, kalau dia dah berdiri kat tengah, you tarik dia tolak ke tepi dan suruh orang lain pula yang ke depan, Ismail Sabri diam je. Dia ikut je. Takkanlah dia nak maki Zaid di depan beribu orang ramai. Takkanlah dia nak kata cilaka ni pendatang Jawa ni, dahlah kita bagi dia duduk dekat Malaysia, biadab pula. Tak tahu nak hormat Perdana Menteri pula. Takkan Ismail Sabri nak cakap macam tu. Jadi dia diam je lah. So the fault is, the problem is, orang yang tarik dia ke tepi, dan bukan the fault lies with Ismail Sabri. Kalau saya, mungkin lain. Kalau saya, you tarik saya ke tepi, saya lepuk aja muka kau. Biar lebam pun. Nak kata apa, katalah. Kalau kau kurang hajar, ni penumbuk ke muka. Tapi that's not Ismail Sabri. That's Raja Petra. Okay. Terbang ke Singapura, ke Indonesia, terbang ke Thailand, terbang... Yalah. Perdana Menteri yang baru perlulah melawat negara-negara ASEAN dan negara-negara Asia dan berdialog dengan pemimpin-pemimpin di negara tersebut. Semua Perdana Menteri ke Presiden ke seluruh dunia sama apabila baru pegang jawatan, baru dilantik Perdana Menteri atau Presiden, mereka kena ada jadual untuk melawat rakan-rakan sejawat di negara-negara lain, terutama sekali di negara ASEAN. Tak bolehlah dah setahun duduk dalam di pejabat di Putrajaya, tak melawat langsung mana-mana pemimpin luar negara dan berdialog, berbincang, dan banyak perkara yang perlu dibincang, inter-country relationship dan sebagainya. So itu kerja Perdana Menteri, memang tugas dia. Jadi kita kutuk dia kerana dia menjalankan tugas ni. Bermakna orang yang menulis surat layang ni tak faham job function atau job specification seorang Perdana Menteri. Dan dia kata menggunakan jet kerajaan. Semua Perdana Menteri baik Presiden baik guna jet kerajaan. Kita tak boleh, takkanlah Perdana Menteri nak naik MAS ataupun SIA dan terbang ke sini ke situ. No. Even corporate leaders pun, pemimpin korporat tu saya kata Perdana Menteri, pemimpin korporat pun guna private jet. Dan sebagai Perdana Menteri, kita perlu security. Macam mana kita nak kawal security Perdana Menteri kalau commercial flight? Jadi kalau berlaku sesuatu, sabotage flight tu dan sebagainya, bukan saja Perdana Menteri mati, beratus orang lain pun akan juga mati. So that's not the way. Security, kalau ikut US President tu, Air Force One tu, lagi kuat security. Dia ada jet-jet lain mengiring, takut ada diserang oleh jet-jet musuh dan sebagainya. That is part of protocol. Orang yang tulis surat layang ni tak faham protokol, jahil. Dan dia kata baik buat pilihan raya cepat sebab masalah COVID tak selesai. Merata dunia masalah COVID tak selesai. We have to live with COVID. Saya pun kena COVID. Cucu saya 3 kali kena COVID. Itu pun dalam kita pakai mask.
kita social distancing, kita duduk jauh dari orang lain. Bila orang dekat, kita lari, kita tak mau dekat. Kita bawa ni hand sanitizer, kita sekejap-sekejap kita cuci tangan dengan sanitizer, takut ada kuman dan sebagainya. Masih kena COVID. Dan ada yang 2-3 kali pun kena COVID. Kena sekali lagi. Jadi macam-macam strain dia kena. That's normal. We have to live with COVID. Anwar Ibrahim kena COVID hari ni. Lim Kit Siang pun kena COVID. Dalam macam careful pun. Dan Lim Kit Siang semalam berpeluk sini, berpeluk situ. Dalam dia kena COVID, dia peluk. Jadi ramai mana hari ni akan kena COVID oleh kerana dipeluk oleh Lim Kit Siang. So, it's not, kita tak boleh katakan Ismail Sabri Perdana Menteri lemah. Perlu kita adakan pilihan raya kerana masalah COVID tak selesai. Hanya satu cara masalah COVID boleh selesai. Semua orang duduk dalam rumah, tak dibenar keluar. Curfew satu negara. Iaitu, selama sebulan, tak ada seorang rakyat Malaysia boleh keluar rumah. Kunci, adakan askar jaga jalan raya, siapa keluar, tangkap atau tembak. That means total curfew. 1 month. Nobody can leave their house. Tapi nak hidup macam mana? Nak makan macam mana? Siapa nak bagi makan? Takkanlah kerajaan nak hantar askar rumah ke rumah, pergi ketuk, pergi hantar beras. So we have to let people go out. Kita kena benarkan rakyat keluar, cari makan, dan the government has to go on, life has to go on. Jadi, kita akan dapat COVID. Adakah dengan kita mengadakan pilihan raya, pilihan raya ke-15 yang tergempar, COVID akan hilang? No. In fact, COVID akan bertambah teruk. So, solution untuk nak mengatasi masalah COVID bukan untuk nak bubar parlimen mengadakan pilihan raya. Logik apa ni? Siapa yang tulis surat layang ni? Nampaknya quality education dia rendah sangat-sangat. So, dia kata, banjir merosakkan harta benda, semua perniagaan lingkup. Allah, kalau tengok kat England ni, banjir lagi teruk. Oh, kat Amerika lagi teruk. Seluruh dunia, Italy, Portugal, Spain. Kat England ni, satu rumah jatuh masuk dalam sungai. It's a world issue, a global problem. Part of it is global warming. Jadi masalah kita ialah masalah environment. Bukan Perdana Menteri yang salah. Kita tak boleh kata Ismail Sabri ni tak boleh selesai masalah banjir. So, kena singkir dia. Kena adakan pilihan raya. Kena adakan kerajaan baru. Kita ada 10 kerajaan baru pun tak selesai masalah banjir. Masalah banjir ni dua. Satu ialah kerana pembangunan. Satu lagi kerana global warming. Orang yang tulis surat layang ni mungkin tak faham apa dia global warming. Dan kalau di England ni, kalau tiap-tiap kali banjir, kita nak salahkan Perdana Menteri, kita nak singkir Perdana Menteri, dan adakan pilihan raya tergempar, Boris Johnson tu tidak akan jadi Perdana Menteri lama. Dan selepas Boris Johnson, orang lain naik setahun, dia jatuh, naik lagi, dalam 10 tahun, 10 Perdana Menteri mengganti Boris Johnson. Kalaulah itu cara kita nak mengatasi banjir. The person who wrote this surat layang does not understand the issue of environment and global warming. And dia kata ni adakan pilihan raya singkir Ismail Sabri, bermaknanya hujan tak akan turun, Malaysia tidak akan banjir. Dah pergilah duduk di tengah-tengah Arab Saudi tu di padang pasir. Tak ada langsung hujan, tak ada langsung banjir. Mekah pun banjir tahu. Orang yang pergi Mekah pun ada tengok Mekah pun banjir. Tengah-tengah padang pasir pun banjir. So this person ni cuma nak bangkitkan tuduhan tanpa mengetahui sains. And dia kata, last ni, gula-gula 10,000 berapa lama nak bertahan? Mereka yang nak suruh bagi EPF, bagi ambil keluar 10,000. Kita dah cakap,
10,000 keluar dari EPF tu tak akan tahan lama. Berapa lama boleh tahan? Dan kalau masalah, kita nak mengatasi masalah dengan bagi keluar duit EPF, tak selesai. Dengan 10,000 duit EPF, it will not last long. Dan kalau dah income tu turun, expenses naik, tak payahlah jadi accountant ataupun economist untuk nak tahu that 10,000, you cannot survive for long. Akhirnya duit EPF ni zero. Dan kita mungkin selesai masalah 2-3 bulan, lepas tu problem balik. We need to look for other solutions to solve the problem. Dulu kita ada GST. Kurang-kurang GST tu berapa puluh bilion hasil pendapatan untuk kerajaan. Sebahagian dari itu bolehlah diguna sebagai grant. Macam di England ni, mereka bagi grant. Membantu rakyat yang susah. Tapi kalau di England ni, dia bagi kita keluar duit pension, okeylah, selesailah untuk sementara waktu 2-3 bulan. Tapi bila kita tua esok, bila kita pension, kita apa? Dan macam mana kita nak makan kalau dah pension tu dah tak ada duit dalam simpanan? So yang duduk kecoh ni, geng kluster mahkamah. Mereka kutuk Perdana Menteri kerana tak bagi keluar duit EPF. Apabila keluar duit EPF, dia kutuk lagi. So, tak bagi ambil duit di EPF, kutuk. Bila bagi ambil keluar duit EPF, kutuk juga. So, what is it you want? You want your EPF money? Bila I say no, you marah. Bila I say yes, also you marah. Jadi, sajalah nak bangkitkan isu. Yang sebenar tak ada isu. Mereka nak bangkitkan isu. Dan mereka actually don't have anything really serious to say about the Perdana Menteri. Tapi naklah nampak macam Perdana Menteri ni banyak kelemahan dan perlu kita jatuhkan Perdana Menteri. Jadi kita kutuk Perdana Menteri. Tapi hujah-hujah tu langsung tak ada logik. Jadi kalau UMNO nak terus main budaya surat layang ni, carilah orang yang ada otak sikit. Bayarlah saya kalau nak buat surat layang. I can do a surat layang 100 kali lagi logik, lagi baik daripada surat layang budak-budak cyber UMNO ni ataupun geng kluster mahkamah. And that surat layang is, kalau mungkin orang kampung, dia rasa orang kampung akan percaya kot surat layang ni. Tapi kalau you sekolah rendah pun, you baca surat layang ni, you boleh nampak surat layang ni tidak berasas langsung. Kandungan dia ni terus tidak logik, and it's a stupid game which they are playing. Cuma nak kononnya nak merosakkan imej Perdana Menteri. Tapi yang sebenarnya kalau kita baca kandungan surat layang, konten surat layang ni, imej geng yang hentam Perdana Menteri ni lah yang rosak. Salam sejahtera.